Pagi ini alhamdulillah ceria-ceria kita di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, bersama-sama kita mengambil sedikit intipati daripada tajuk yang kita ingin sama-sama kongsikan pada pagi ini, iaitu dengan 10 perkara. Banyak perkara ni, tapi kita nak ringkaskan pada 10 perkara yang sia-sia, yang berkemungkinan kita terlaksanakan ataupun memang kita tahu perkara itu sia-sia tapi kita buat juga. Jadi itu yang kita nak tengok. Apakah implikasinya kepada kehidupan kita sekiranya kita melakukan perkara yang sia-sia ini. Sebagaimana kita tahulah, kalau perkara sia-sia ini tak dapat apa-apa faedah, sekadar buat semata-mata. Sedangkan perkara sia-sia itulah yang kita kena jauhi seketika untuk kita pastikan kita sentiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada 10 perkara sia-sia, ada 10 perkara ni, 3 perkara yang utama, iaitu 10 perkara sia-sia yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim, 10 perkara sia-sia yang dinyatakan oleh Al-Imam Suyuti, dan 10 ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang sia-sia manusia ni dalam kehidupan atas dunia dan dalam syurga kelak. Tiada perkara sia-sia. Semua yang kita buat dalam syurga nanti perkara yang bermanfaat untuk kita sebagai manusia yang telah menjalankan kehidupan atas dunia, dan ganjarannya adalah di akhirat kelak. Baik, kita masuk dulu dengan ayat Quran Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan kepada kita tentang dalam syurga tiada perkara sia-sia. Atas dunia ni cukup banyak perkara sia-sia yang kita manusia perlu jauhi untuk kita elakkan daripada kita ini terjebak ataupun termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai daripada mengerti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ketiga. Ayat ketiga Allah kata, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maksudnya perkara pertama, ayat pertama ini iaitu daripada lisan kita ni. Lidah kita ni yang mana menuturkan perkataan yang sia-sia. Kita lihat kehidupan kita seharian. Daripada bangkit di awal pagi sampailah malam tadi. Malam nantilah kita akan melelakkan mata. Berapa banyakkah perkara-perkara yang keluar daripada mulut kita ni perkara-perkara yang baik. Dan berapa banyak pula perkara-perkara yang sia-sia yang keluar daripada mulut kita. Itu kita tepuk dada kita, tanya iman kita. Betul tak betul? Betul tak betul kita buat? Kita nilai sendirilah. Contoh, kita bangun pagi, kita pergi dapur nak menyediakan sarapan bagi orang perempuan lah. Orang lelaki ni bangun pagi, lepas solat subuh, buka TV ke, buka apa ke, tengok berita apa yang hot pagi ni. Jadi dengan apa yang kita buat tersebut, adakah permulaan hari kita ni kita sulamikan dengan perkara-perkara baik atau perkara yang sia-sia? Contoh apa perkara sia-sia? Pagi-pagi ni sepatutnya orang tenang-tenang, hiasi diri dengan ketenangan, dengan keceriaan. Kita ni menyebut perkara-perkara, lisan kita ni menyebut perkara-perkara yang tak sepatut kita sebut. Mengumpat di sana sebagai contohnya, membebel di sana sebagai contoh. Maaflah kan kalau orang suka membebel kan. Kita buat perkara-perkara yang tak sepatut kita buat. Dan perkara-perkara itu tak beri manfaat langsung kepada kita. Bahkan dapat pahala lagi jauh lah. Contohlah katakan bebel sana, bebel sini, kutuk sana, kutuk sini. Benda yang tak sepatutnya. Atau contohlah kita ni ada anak yang agak lambat sikit lah bangun pagi. Kita bebel pada anak kita ni, apa jadilah dengan budak ni, bla bla. Kau punya pasal budak sekian. Sedangkan kita sepatutnya mengajak mereka untuk bersama-sama dengan kita dengan satu tarbiyah yang lebih baik. Apa salahnya pergi ketuk pintu, anak-anak kita ni tak bangun lagi, kenapa hari Minggu ni semua tak bangun lagi, ketuk-ketuk, bangun. Dalam keadaannya lebih mesra, dalam keadaannya lebih sopan yang mana memberikan manfaat. Ataupun dengan ajakan-ajakan yang boleh memberi manfaat kepada kita dan kepada anak kita ataupun cucu kita. Sebagai contoh kita katakan, jumlah sama-sama bangun, jom kita bersama-sama, kita tolong masak-masak sama-sama dengan satu bentuk ayat yang lebih murni, yang lebih cantik. Mudah-mudahan ayat tersebut memberi manfaat, bukan perkataan sia-sia dengan cara kita membebel dan sebagainya. Yang mana kita rasa macam, salah ke bebel? Kan, dia ada teknik dan kaedah dia. Kalau terlalu banyak bebel sangat ni sebenarnya kita menyebabkan kita stres. Dan ni mungkin ibu-ibu kat sini lebih mengetahui lah stres tu macam mana kan. Bebel kita ni daripada emosi kita ni stabil pagi-pagi ni.
automatik bertukar tak stabil. Daripada ceria yang kita bangun pagi, tiba-tiba bangun, stresnya. Tengok anak-anak semua tak bangun lagi, cucu semua bangun-bangun awal-awal, bersepah sama-sepah ni, kita stres. Cuba kita tukar mood kita itu kepada perkara yang lebih baik dengan kita menasihati diri kita dahulu untuk betulkan niat kita pagi-pagi dan kita mengajak mereka dengan satu benda positif. Jom pagi-pagi sama-sama, kita tolong nenek ni, tolong mak ayah ni, kita tolong bersih sama-sama, kita masak sama-sama, ni Angah tolong kopis bawah, kita buat sama-sama. Yang menyebabkan emosi kita daripada tak stabil, jadi stabil. Daripada perkara-perkara yang sia-sia yang kita keluarkan dari mulut kita itu, kita tukar dengan perkara positif yang akan beri refleks kepada kehidupan kita seharian. Itu pertama sekali. Yang Allah kata, yang mana mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang mana menuju pada orang yang dalam syurga. Tapi atas dunia ini, untuk kita berjaya, sebagaimana surah ini, qad aflahal mu'minun, untuk orang berjaya ini, mereka meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi kita ni, konteks pagi ini, alhamdulillah kita dah berada dalam ruangan ilmu yang cantik pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan kita punya perkara yang positif pada pagi ini dan kita buat seterusnya perkara dan perbuatan-perbuatan yang tidak mengundang perkara-perkara yang akan merosakkan mood pagi kita ni. Nah, itu perkara pertama. Kemudian Allah bagi tahu dalam surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah Allah kata apa? La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Iaitu mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Yang dalam syurga nanti tak akan keluar perkataan yang sia-sia. Semua perkataan yang baik-baik sahaja yang akan dituturkan. Semua yang indah-indah saja dituturkan. Yang sia-sia tak ada. Perkataan sia-sia kalau kita lihat contoh. Ramai-ramai kan berkumpul. Ada benda-benda yang diceritakan tak perlu pun diceritakan benda tu. Ada perkara-perkara yang tak sepatutnya pun dikongsikan. Tapi manusia kan, manusia ketika mana dia rasa syok sangat, dia berkongsi dengan kawan-kawan. Benda-benda yang kita pun dengar. Kebetulan orang ini pula ni, dia ni suka banyak cakap. Oh, kalau dia bercakap, orang lain tak ada peluang nak bercakap lah. Dia seorang je bercakap. Jadi kita dengar, dia kata, apa benda nak ceritakan ni? Tak ada isi penting pun, tetapi disebabkan dia ni selalu mengungkapkan perkataan-perkataan yang kita anggap bahawa sia-sia, tak perlu dengar perkataan ni. Menyebabkan itulah keadaan dunia dan bezanya keadaan di syurga kelak yang tiada langsung perkataan yang sia-sia dilafazkan. Okay? Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah ayat 25 Allah kata la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Iaitu Allah kata mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Dia katakan Allah nak bezakan di antara dunia dan dunia yang kita tinggal hari ini, kerana syurga kekal abadi itu di dalam sana tiada perkataan yang sia-sia diungkapkan dan tiada pula sesuatu yang boleh menyebabkan dosa. Atas dunia ni kita kena jaga lisan kita ni sebaik mungkin. Keluar sahaja perkataan daripada mulut kita, pasti akan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan timbulnya sesuatu yang sia-sia dan membolehkan kita automatik mendapat kesalahan iaitu dosa daripada Allah. Kenapa? Kerana keluar sahaja mulut kita ni sesuatu yang kita tengok. Kita tengok suatu benda itu sepatutnya kita tak cakap pun apa-apa sepatutnya, tapi automatik dia keluar. Yang itu yang kita kena jaga, kena tapis. Bila kita bersua dengan kawan-kawan, cuba elakkan daripada kita ni memperkatakan tentang hak ehwal orang lain. Sebab tu orang katakan geng membawang lah apa, geng macam-macam lah, mahalia ke, membawang ke, bau besar, bau putih ke, terpulang lah. Yang penting kita nak pastikan bila mana kita berkumpul, mengelakkan kita daripada mengumpat hal-hal orang lain. Dulu orang kata perempuan je begitu, hasil orang lelaki pun sama lah. Orang lelaki pun kalau kumpul dulu, kalau orang lelaki kumpul ni tak ada cerita pun lah, cerita kereta, cerita hari. Sekarang ni dah sama lah. Kumpul lelaki, cerita kawan kita tu macam, dah mulalah merebak tu. Dia berjangkit benda-benda tak elok tu. Jadi kita nak pastikan, jangan kalau boleh, bila mana berkumpul, keluar perkara-perkara yang tak sepatutnya kita tuturkan. Sedangkan banyak lagi isu-isu yang boleh kita bicarakan. Banyak lagi isu-isu yang kita nak perkatakan. Jadi kita ambil benda-benda yang tak sepatutnya, kita ambil. Kemudian dalam surah An-Naba, Allah kata dalam ayat 35, Allah kata, La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Allah kata mereka tidak mendengar dalam syurga itu
perkataan yang sia-sia dan tiada pula perkataan yang dusta. Perkataan dusta. Ini perkataan dusta, ini perkara yang menipu. Kizaban, orang suka menipu. Kadang-kadang orang yang suka bercakap ni tidak menyedapkan cerita itu, dia masuk unsur-unsur yang tak ada kena-mengena pun. Tak betul pun cerita tu, tapi nak bagi tahu sedapnya cerita tu, dia masuk unsur-unsur tu. Macam betul, tetapi tak betul punya cerita tu. Dan jadi bila mana kita ni atas dunia ni, kita dengar sesuatu orang tu bercerita, dia ni sedap sangat cerita, betul tak betul tak tahu. Confirm ni betul. Dia kata begitu. Tapi kita mengetahui juga, tak betul ni. Sebab itulah bila mana kita jumpa, mungkin dalam ni pun ada orang psikologi dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang nak bercerita tu, dia nak membohong tu, tengok anak mata, lirik mata dia ke mana. Ke atas sebelah kanan ke kiri. Kadang-kadang ke atas sebelah kanan ni memikirkan perkataan-perkataan yang dilupa. Tapi kalau lirik atas sebelah kiri tu, dia sedang menipu, macam elah-elah macam mana dia boleh menipu seorang. Jadi kita boleh perasan lah kalau orang tu bercerita tu cerita benar ataupun tidak. Jadi kita pun sama juga. Kadang-kadang nak bercerita, nak menyedapkan hati orang ni, dia menambahkan, menokok tambah cerita-cerita supaya jadi ramuan, jadi sedap. Orang dengar tu, seronok ceritanya, banyak humor sangat. Jadi benda itu tak ada kesannya kerana benda itu adalah kizaban. Benda itu adalah benda yang sia-sia. Okey, baik. Kemudian dalam suratul Kahfi ayat 104. Suratul Kahfi ayat 104, Allah kata, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dan usahanya dalam kehidupan di dunia, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa yang mereka lakukan. Mereka ni atas dunia ni buat rasa betul. Betul aku buat, ini bukan perkara sia-sia. Bila mana lihat balik rupanya, salah, sia-sia. Dia rasa betul. Dia rasa, tak salah ni, betul aku buat ni, perkara ini betul tak salah. Tapi bila Allah buka balik catatan amal kita, zahirkan balik, semua boleh nampak rupanya, salah rupanya perkara tu. Tak sepatutnya dibuat, tapi dibuat. Sebab apa? Atas dunia kita rasa betul. Sebab apa rasa betul? Sebab kita tak diperjelaskan. Kita jarang mendengar tazkirah, jarang mendengar peringatan. Sebab itulah kita lalai daripada perkara-perkara tak sepatutnya kita laksanakan. Pentingnya, sebab itulah saya sangat pujilah tim dan ahli-ahli satu ni lah yang berada dalam grup kita semua sekali ni, cerita Quran semua sekali ni. Walaupun kita berada dalam tempoh masa sekejap, tapi tempoh masa itulah yang akan memberikan kita ni sedikit sebanyak peringatan tazkirah yang sangat-sangat kita perlukan. Peringatan-peringatan inilah saya katakan, kalau tak diberi, dia akan mula melihat, aku dah buat betul ni, tak salah aku buat ni, sedangkan perkara-perkara itu perkara yang salah. Datang mana datang peringatan tu? Datang daripada kita sendiri. Peringatan itu datang daripada kita, kehendak kita ni untuk kita mentadabbur ilmu, untuk kita mencari ilmu. Kalau diri kita rasa macam, dah rasa cukup dah ilmu aku ada ni, tinggi dah ilmu aku ni, aku lagi tinggi ni. Tak, benda itu tak akan sampai dan tak akan timbul ke dalam hati kita. Hati kita ni keras, tuan-tuan, ibu-ibu Islam. Nak lembutkan macam mana? Perbanyakkan mendengar zikrullah, perbanyakkan mendampingi majlis ilmu, insya-Allah benda-benda itulah yang akan memberi kesan pada hati kita. Okey, baik. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 32. Surah Al-An'am ayat 32, Allah kata, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun." Allah kata, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidak kamu berfikir. Kita atas dunia ni kita rasa macam seronok kan? Seronok dengan keadaan persekitaran kita, dengan keadaan indah sungguh hari-hari yang mendatang. Tetapi ketika mana Allah uji kepada kita ujian yang bermacam-macam, barulah kita sedar bahawa itulah sebenar-benar kehidupan dunia yang penuh dengan pancaroba, sedangkan akhirat itulah yang sebenarnya kita akan pergi. Kehidupan kita tak sama, ada atas dunia ini orang yang selalu ceria, orang selalu bahagia, Allah kurniakan kepada mereka. Tak ada rasa langsung gundah gulana, tak ada langsung rasa kecewa, harta kekayaan melimpah ruah, banyak sungguh. Tapi bila mana setengah-setengah orang itu Allah uji dengan kesakitan, dia lah dapat sakit, dia lah dapat kata
kemiskinan, kekurangan harta, semua dia dapat. Dan akhirnya dia rasa macam Allah, kenapa lah aku dapat ujian sebegini rupa. Sedangkan di akhirat kelak itulah kebahagiaan yang mereka akan dapat sekiranya mereka bersabar dengan ujian tersebut. Sekiranya mereka sentiasa ingat Allah ketika mana Allah uji dengan kesakitan dan sebagainya, maka di akhirat kelak itulah yang sebenarnya tempat yang tiada kelalaian, yang tiada sia-sia bagi mereka. Atas dunia kita ni, Allah bagi ujian kepada kita bukan dalam bentuk kesakitan. Allah bagi ujian kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Allah bagi bahagia ni ibu-ibu ayah sekalian. Allah nak uji kita, adakah kita bersyukur dengan kebahagiaan Allah bagi tersebut? Adakah Allah uji dengan kekayaan itu, kita akan bersyukur dengan apa yang kita perolehi. Kadang-kadang kita apa, kadang-kadang kita leka. Allah bagi kekayaan kepada kita, nak makan apa? Terlintas je boleh dapat. Hari ni terlintas nak makan apa, buka apps je, buka apps GrabFood dan sebagainya, Foodpanda dan sebagainya, minta sampai. Tak perlu nak keluar jauh-jauh nak katakan benda itu Allah permudahkan urusan kita. Bagi orang ada. Orang tak ada, tak ada. Orang tak ada ni, ibu-ibu sekalian, minta pun tak dapat. Tengok Allah, tengok iklan kan dalam TV, Allah sedapnya suruh makan, makanan yang dipromot dalam TV tu. Nak makan, tak duit, tunggu orang nak bagi, orang tak bagi-bagi. Nak kata sampai begitu bagi orang yang tiada, tapi bagi orang ada, mudah sahaja. Sebab ujian itulah Allah bagi pada semua manusia. Ada yang Allah bagi dalam bentuk kebahagiaan, ada yang Allah bagi dalam bentuk keselesaan, ada ujian Allah bagi dalam bentuk kesakitan, dan semua ujian-ujian itu untuk dilihat dan dinilai kembali sama ada kita ni bersyukur atau tidak. Ada kita mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, dan akhirnya reflect kepada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Jadi atas dunia ini yang kita rasa macam bahagia, sungguh bahagia, sedangkan itulah ujian besar kepada manusia untuk dinilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud ayat 109. Allah kata, "Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'una min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairal manqus." Yang maksudnya, maka janganlah engkau wahai Muhammad menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah malaikat sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dahulu, dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dengan azab yang telah ditentukan dengan tidak dikuranginya. Ya? Jadi kalau kita ni hadiah ini jelas kepada baginda Nabi SAW tentang nenek moyang dahulu yang menyembah dan sebagainya. Kita pun sama, konteks kita ni atas dunia hari ini ni mungkin kurang dah berlaku, cuma masih ada lagi mereka-mereka yang kalaulah kita ingat zaman-zaman datuk nenek kita dahulu, memang ada mereka-mereka yang suka memberi makan kepada mungkin jin dan sebagainya lah, ataupun kita pendamping mereka itu. Kadang-kadang letak di rumpun buluh, ada situ pulut kuning, ayam panggang dan sebagainya. Allah Alam tak tahu apa fungsinya, tetapi itulah perkara-perkara yang perlu dielak-elakkan, dan itu bukanlah perkara yang perlu kita buat, dan perkara itu perkara sia-sia, bahkan menimpa dosa-dosa yang kita buat hasil daripada perkara-perkara itu. Itu kena elakkanlah, itu kena elakkan. Itu memang akan dulu pernah ada. Sekarang ni dah tak adalah, dah kita jarang dah dengar kan, walaupun mungkin ada sedikit sebanyak. Jaranglah kita dengar perkara-perkara itu, dah kita moden sekarang ni, tapi itu antara perkara-perkara yang perlu kita jauhkanlah, khususnya melibatkan hal ehwal memuja-muja ni, memuja-muja dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 52 Allah kata, wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fad'amhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Maksudnya, dan ingatlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutu yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya tetapi sia-sia sahaja kerana makhluk-makhluk itu tidak menjawab seruan mereka, dan kami jadikan untuk mereka sebuah tempat azab yang membinasakan. Kalau orang atas dunia ini, dia ada pendamping-pendamping dia. Pendamping-pendamping dia, Allah sabar. Kata kalau kamu ada pendamping-pendamping, panggillah pendamping kamu ni, sekutu-sekutu kamu ni untuk berada bersama-sama kamu. Nak tengok sejauh mana kekuatan kamu tu. Sedangkan tidak ada apa-apa yang boleh mereka bawa. Dan akhirnya, sebabkan mereka tak boleh buat apa-apa, mereka akan dihumbang dan tempat yang azab yang akan membinasakan mereka keseluruhannya. Itu sia sahaja apa yang mereka buat itu. Okay? Dan ayat ke-10 yang kita nak bicarakan pada pagi ini adalah ayat ke-10 ni. Allah kata dalam surah Al-Furqan ayat 72, Allah kata apa? وَالَّذِينَ لَا يُشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
Maksudnya dan mereka yang dirahmati Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Ayat ni yang mana Allah kata, kita ni untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, cuba elakkan daripada kita mencari tempat atau pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya kita pergi. Tempat-tempat yang dilarang dan tempat-tempat itu yang mana bertemu dengan perkara yang sia-sia. Kalau tempat itu kita tahu, tak payahlah pergi awal-awal. Kan? Kadang-kadang kita ni nak seronok-seronok kita pergi jumpa kawan-kawan, buat review dan sebagainya. Tapi tempat itu tak kena. Tak sesuai dengan nyanyian yang kuat dan sebagainya. Kata kita nak pergi tempat yang mudah untuk kita berkomunikasi. Tempat yang kita mudah untuk kita berbual dengan kawan-kawan dan jarang jumpa kan. Tiba-tiba tempat itu dengan muzik yang kuat, dengan lagu yang kuat, kata ini tempat yang tak sepatutnya kita pergi, tempat itu tempat yang tak sesuai, yang tidak boleh menyebabkan adanya ikatan ukhuwah yang kuat di antara kita dengan kawan-kawan kita. Sebab kita pergi itu dengan tujuan yang baik. Tiba-tiba tempat itu tempat yang terlarang, tempat yang tak sepatutnya kita pergi, maka kita kena jauhkanlah daripada kita berkunjung ke tempat itu. Nah, daripada kita pergi tempat itu, baiklah pergi tempat contoh ke pantai ke apa ke, dan bersama kita dapat melihat gangguan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ya, tempat itu yang kita kena pastikan tepat dan bukan tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pergi ni, kadang-kadang kita nak pergi nak membersihkan diri kita, nak membuang segala sakit baki yang tak sepatutnya ada di dalam diri kita. Tapi tempat yang kita pergi itu tak kena, jadi tak sepatutnya. Kalau saya pernah cerita rasanya dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan dahulunya ada satu grup lah. Grup ni dia kata dia buat nak mengenengahkan nasyid contemporary kepada orang-orang yang lalai. Jadi kat mana dia buat tu? Dia buat dalam disco. Dia buat dalam disco. Dia kata dengan buat dalam disco itu, mudah-mudahan orang yang lalai itu dapat ingat Allah. Jadi kebetulan ketika itu saya pun dijemput lah di situ. Saya dijemput ni sebagai pemerhati lah. Pemerhati kita ni straight dakwah ni, kita pergi melihat dekat belakang KCC, tak silap nama tempat disco. Pergilah masuk. Jadi kami pun dalam 5 orang pergi melihat observe tu. Nak masuk tu memang ketat lah masuk disco ni. Kita first time masuk ni ketak kan masuk ni. Masuk petang pukul 6. Masuk tengok keadaan Allah memang tak boleh duduk lama lah, dengan bingitnya, dengan memang arak dan macam-macam ada. Saya kata, macam mana tempat nak buat disco ni? Buat disco ni betul ke tempat tu? Kena ke tempat ni? Kata nak berdakwah ni dalam disco ni, tak kena langsung lah. Tak apalah, masuklah kejap. Sementara duduk dalam tu, tengok masuk waktu azan, nak sembahyang kat mana disco, mana ada seorang disco ni. Jadi kami pun jumpalah yang bodyguard tu. Bodyguard orang Melayu. Orang Melayu kata, bang, sambil nak solat dia betul ganggu kepala. Jangan orang datang disco dia tak nak solat ni. Dia kata, kami tak ada tempat surau dalam bilik weh. Kat mana ada bang? Tak apalah. Dah masuk tak boleh keluar sebenarnya. Tak apalah, dia keluar. Belakang bangunan ni adalah tempat kotak tu, boleh sembahyang kat situ. Bila sembahyang situ, masa Allah hina sungguh lah. Itu. Sembahyang kat situ, masuk balik dalam tu. Masuk balik, adalah ceritanya orang tu ambil satu slot menyinari lagu Tuhanan. Ada je lagu Tuhanan tu dalam keadaan yang Filipina, lagu rock juga. Kata tak sampai maksud. Kata orang datang ni memang kadang orang nak kata nak berhibur di sini, kita nak masukkan unsur agama, memang tak jadi. Orang tak akan dengar walaupun sedikit. Jadi motifnya untuk buat kebaikan, tapi tempatnya tak kena. Tempatnya tak kena. Tempat yang tak kena. So, jadi kat sini, dia tak boleh. Walaupun niat kita betul, kita rasakan kita nak buat dalam keadaan yang tepat, tetapi tak kena dengan kaedah yang sepatutnya. Puan Isun tanya berkaitan dengan surah tadi kan. Okey, surah pertama tadi itu iaitu surah Al-Mu'minun ayat 3. Surah kedua tadi itu surah Al-Ghashiyah ayat 11. Surah ketiga tadi iaitu surah Al-Waqi'ah ayat 25. Surah keempat surah An-Naba ayat 35. Surah satu surah Al-Mu'minun ayat 3, surah Al-Ghashiyah ayat 11, surah ketiga surah Al-Waqi'ah ayat 25, yang keempat surah An-Naba ayat 35. Yang kelima tadi surah Al-Kahfi ayat 104, yang keenam surah Al-An'am ayat 32, yang ketujuh surah Hud ayat 9, ayat 109, yang ke-8 surah Al-Qasas ayat 55, yang ke-9 surah Al-Kahfi ayat 52,
dan yang ke-10 surah Al-Furqan ayat 72. Okey, ini 10 ayat dahulu saya bagi. 10 ayat yang mana menjelaskan tentang surah Hud tu ayat 109. Surah Hud ayat 109. Okey, ini 10 ayat yang menjelaskan tentang sia-sia. Banyak lagi ayat lain yang menjelaskan tentang sia-sia, tetapi ini 10 dulu untuk kita rujuk kembali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Okey, baik. Kemudian apa yang Ibn Qayyim rahimahullah cerita kepada kita tentang 10 perkara sia-sia. Kita nak Ibn Qayyim cerita pula. Tadi ayat Allah bagi tentang sia-sia dalam sia-sianya berada atas dunia dengan perkara-perkara yang salah dan tiada perkara-perkara sia-sia dalam syurga, dan 10 di antara 10 perkara sia-sia yang atas dunia ini yang manusia kerap lakukan. Yang pertamanya adalah sebagaimana Ibn Qayyim kata, pertama sekali ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Kita ni banyak sangat perkara-perkara yang kita belajar. Yang kita belajar daripada kita muda sampailah usia kita pada hari ini. Banyak sangat ilmu. Cuma kita kena cuba tanya diri kita balik. Adakah ilmu yang telah kita belajar itu telah kita amalkan ataupun tidak? Jadi perkara pertama sekali yang dianggap sia-sia adalah ilmu yang kita perolehi, kita tak amalkan. Sangat-sangat merugikan, dan itu merupakan salah satu daripada perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Maka bila mana ilmu yang kita dapat, contoh pada pagi ni, apa-apa ilmu yang kita dapat, kita tahu bahawa ilmu ini, aku dah buat dahulu perkara ini dan salah. Kita terus ubah, dan mudah-mudahan dia akan jadi amalan yang bermanfaat kepada kita, hasil ilmu yang kita perolehi. Dan contohlah ilmu itu sebenarnya kita dah buat. Alhamdulillah. Kita dah buat tapi buat separuh. Kita tambah lagi separuh supaya ilmu itu juga akan meningkat. Dia punya prestasi dia ke arah yang lebih baik. Itu perkara pertama. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan ni bila mana kita reflect kepada salah satu tanda daripada tanda kiamat yang juga telah kita bahaskan pada pertemuan yang sebelum ini. Ilmu yang ada pada hari ini lama kelamaan akan hilang. Hilang bagaimana? Dengan Allah mengangkat ilmu tersebut dengan mematikan para pendukung-pendukung ilmu, iaitu ulama-ulama. Allah tarik seorang. Yang mana asatizah kita ni, tutor kita ni makin lama makin tak ada. Seorang Allah angkat, seorang meninggal dan sebagainya. Tapi hasil nanti yang tinggal adalah mereka-mereka yang kurang faqih dan ilmu tapi nak bercakap tentang ilmu yang cukup-cukup banyak. Mohon maaf, saya bukan orang yang tinggi ilmunya, baru nak belajar juga. Tapi saya sedih kadang-kadang kawan-kawan yang mana baru belajar sikit-sikit tapi dah kata mendongak langit, kata semua tak kena. Tak boleh. Kita ada had kita. Kita bukan ulama, kita hanyalah alim yang pakar dalam bidang tertentu sahaja. Tak boleh kita nak huraikan semua. Sekadar untuk kita, insya-Allah boleh manfaat, tapi untuk keseluruhan manusia tidak boleh. Kita nak huraikan semua tak boleh. Bukan level kita, bukan kemampuan kita. Jadi kita ini sekiranya tak pasti, bagi tahu tak pasti, saya tidak pasti. Boleh rujuk ulama-ulama lain. Itu perkara yang baik daripada kita merepek benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab ilmu Allah kita lalu luas. Dan Allah angkat ilmu-ilmu itu, dan disebabkan pengamal-pengamal ilmu tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka lama kelamaan ilmu itu akan hilang dan akhirnya kita akan jadi sesat dan menyesatkan orang lain. Maka kat sini ilmu yang kita dapat sikit sebanyak amalkanlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk orang sekeliling kita. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ni tak semesti ilmu yang besar. Apa-apa ilmu yang kita kata dia bermanfaat, kongsilah. Mudah-mudahan dia boleh menjadi satu jambatan kepada ganjaran yang besar di akhirat kelak. Kongsi dengan kawan-kawan. Kongsi kawan-kawan. Dan orang kawan pun jangan setap lah kan. Dah kongsi tiba-tiba kasi setap pula. Kenapa pula nak kongsi dengan aku pula? Okey, benda tu tak sepatut kita berlaku lah. Okey. Yang kedua, amal yang tidak dilandaskan dengan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Nabi. Amalan yang kita buat ini tak ikhlas. Buat apa-apa itu semua tak ikhlas. Sekadar buat sahaja. Maksudnya ada dalam diri kita ni satu perasaan yang berontak bila mana kita ni nak buat amalan tersebut. Maka itu merupakan salah satu perkara-perkara yang sia-sia. Jadi amalan kita ni
amalan kita ni yang kita nak buat, contoh amalan yang wajib, amalan yang sunat sebagainya tu, pastikan amalan itu ikhlas daripada hati kita. Ikhlas daripada hati kita. Dan kita mengikut petunjuk daripada baginda Nabi SAW. Itu kita kena buat, itu kena pastikan lah. Itu kena pastikan. Contoh kita katakan, daripada pagi sampai malam ni, Nabi SAW telah bagi satu guideline yang cukup-cukup jelas kepada kita. Bagi hadis-hadis baginda, apa amalan paginya, apa amalan tengah duhanya, amalan tengah hari, semua jelas kepada kita. Cuma nak buat atau tidak, itu sahaja yang masalah kita. Kalau kita buat semua, Alhamdulillah, itu amalan. Tak berat pun. Amalan tak berat pun. Pagi apa kena buat, tengah hari apa kena buat, petang apa kena buat, semua itu dah jelas kepada kita. Kepada kita. Cuma nak buat itulah yang akan ada sedikit masalah, kerana ketika mana kita nak buat itu, kita tidak mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni bukan perkara yang mudah, perkara yang agak sukar. Nak mengikhlaskan diri. Sampai orang kata nak bersedekah pun susah nak ikhlaskan diri tu. Kadang-kadang ikhlas ni, nak sedekah ni, tapi dalam hati tu tak ada orang nak puji ke aku buat amal baik ni. Jadi ada detik-detik hujung-hujung tu yang kita cuba nak kikiskan dan buang. Sebab ada kadang-kadang orang tu, kadang-kadang kita ni kata dapat buat baik dan sebagainya, tapi hati kita tu macam ada orang nak puji ke buat baik ni, pujilah sikit. Kita nak benda tu. Jadi bila orang puji, terima kasihlah kepada Al-Fadhil sekian-sekian kerana bagi peluang sekian. Oh, kita pun seronok. Oh, lah puji aku. Kita perkara itu yang kita nak buang, nak kikis. Kita buat ikhlas tanpa ada apa-apa kepentingan. Jadi itulah yang kita nak tanam dalam diri kita. Okay? Baik. Yang ketiga, perkara yang sia-sia yang ketiga, iaitu harta yang tidak digunakan, yang hanya disimpan sahaja, yang mana kita ni pemilik atas dunia pun tidak merasai, dan di dunia pun kita tak boleh nak buat apa-apa untuk harta tu. Ini kita boleh definisikan sebagai kedekut lah, ataupun bakhil ini. Bakhil. Maksudnya sia-sia. Ada harta Allah bagi pada kita, tetapi kita tak boleh nak gunakan harta itu untuk kehidupan kita atas dunia, lebih-lebih lagi untuk mendapat manfaat di akhirat kelak. Oh, sayang sungguh nak beli apa-apa, sayang. Kita pakai kata, kita ada duit. Ada Allah bagi rezeki yang cukup-cukup untuk kita makan atas dunia ni. Tapi sayang nak guna. Pergi kedai nak beli baju, tengok baju, cantik baju ni. Tengok duit banyak. Tak apalah, tak payah beli dah. Sedangkan kalau baju itu kita pakai, keselesaan kita pakai untuk kita solat dan sebagainya, dapat manfaat untuk akhirat. Contoh orang kata muslimah kan, wanita kata nak beli telekung baru. Pergi nak beli telekung baru, beli yang cantik sikit, pakai ketika solat, rasa indah Allah. Tapi bila pergi masuk tengok butik, oh mahal sungguh lah telekung ni, pakai mana ada lah. Buat apa, pakailah yang cantik sikit. Maka orang lelaki pun sama juga, kadang-kadang saya tegur dekat surau saya dan sebagainya. Kadang-kadang Allah nak pergi solat tu, pakailah kadang sungguh. Dia mana boleh sahut je, pakai kain plekat tu bergulung-gulung kat belakang tu, nak katakan lama, tak ada yang tukar. Baru, pergilah beli yang baru. Pergi nampak yang cantik sikit, kemas sikit. Bukan kalau kita tahu orang tak berduit, tak ada hal. Tapi ni kata berduit ni, orang yang banyak duit, belilah kain plekat, kaca duduk ke mangga, ke manggis, ke durian, ke belilah semua yang mana yang berpatutan, yang boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Saya tegur jugalah kadang-kadang bila jumpa dengan makcik-makcik kan, dengan cik-cik kat surau saya tu kata cantik telekung, kita nak reflect kepada yang lain tu, Allah, yang lain tu nampak kusam sangat dah, yang putih je tak warna putih dah, kata lamanya ada belilah, sebab kita tahu kadang-kadang kita nak berhias, nak pergi kenduri tu punyalah cantik pakaian kita, tapi hal untuk akhirat kita remeh-remehkan. Itu benda yang kita kena elakkan lah, supaya Allah bagi rezeki pada kita ni, harta Allah bagi ni bukan sia-sia. Harta Allah bagi ni untuk kita guna kat atas dunia, dan sama harta itu boleh reflect kepada ganjaran di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, baik. Itu perkara ketiga lah. Jadi harta tu tak payah disimpan-simpan sangat, gunakanlah. Mati harta kita yang tak ada gunanya untuk kita. Kalau kita tak bawa harta itu untuk akhirat. Kita harta banyak, cukup atas dunia, kedekut sungguh. Nak guna tu sayang, nak guna sayang. Mati kita ni pergi hantar harta kita, hantar balik. Hantar balik. Kalau menangis anak-anak kita pun, menangis 2 hari je. Menangislah, Allah, mak dah mati, mak dah mati, ayah dah mati. Tengok-tengok. Lah, elok je lepas 3 hari. Kenapa? Dah kata dah ada harta banyak. Allah, terima kasihlah mak, 13 juta seorang. Allah, untung rasanya. Yang sedih tak ada lah, sebab apa? Harta ada. Kita, atas dunia ni kedekut sungguh. Last sekali, 3 keping kain kapan tu dah masuk dalam kubur je, tak nak buat apa dah. Nak katakan,
nilai kita ni, harta Allah bagi gunakan untuk akhirat, untuk dunia dan akhirat. InsyaAllah benda itu tidak sia-sia kita dapat. Okey, baik. Yang keempat, kalbu atau hati kita ni yang mana tidak memiliki kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak mengingati Allah. Itu yang paling sia-sia sekali. Sebab itulah bila mana apa-apa saja kita buat, apa-apa saja kita buat atas dunia ni, pastikan hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita masak kat dapur, tengah goreng-gorengkan, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah bawa kereta, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat sentiasa Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tempat yang kita nak pegang. Tempat yang kita nak merintih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita nak minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Allah sentiasa, bukan ketika mana kita sakit. Sakit ni Allah, ingat Allah. Sakit ni Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit ingat Allah. Ketika mana sihat, lupa Allah. Mana sihat, makan tak ingat dunia, orang makan sungguh-sungguh tak ingat Allah. Hari sakit, Allah, semalam makan banyak sungguh dah, sakit hari ni. Jadi ketika mana kita makan, ketika mana kita dah keadaan tenang, riang-riang, kita lupa Allah. Bila mana kita sihat walafiat, kita ingat Allah sungguh-sungguh lah. Sakit Allah, kenapa lah, sakit kaki ni, boleh denyuk kaki ni. Semalam tak ingat, kita bantai di air teh ais madu tu, madu sungguh manisnya, tak sedar. Malam ni nak tidur tak boleh dah, denyuk lah tu. Ketika mana kita dah nikmat itu, kita leka dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni jangan walaupun sedetik kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah sentiasa. Ingat Allah, ya Allah, Allah bagi rezeki, Allah bagi kesihatan dan sebagainya. Ingat Allah sentiasa. Apa-apa sahaja perbuatan kita, nak tidur malam ingat Allah dan sebagainya, supaya kita sentiasa melazimi Allah. Itulah memberi segala-galanya kepada kita. Okey, jangan kita sia-siakan hati Allah bagi pada kita ni untuk kita leka walaupun sedetik daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, tubuh badan kita ni kita tidak pakai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya badan Allah bagi pada kita ni daripada kita kecil kuat, muda kuat, sampailah ketika mana kita ni kemuncak kekuatan kita, akhirnya kita akan jatuh sedikit demi sedikit disebabkan badan kita dah lama dah rosak. Maka tubuh badan kita ini yang kita tidak gunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat merugikan, sangat-sangat sia-sia lah. Ya? Jadi Allah bagi badan kita sihat walafiat ini, maka gunakanlah untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kita sihat lagi ni. Jangan kita nampak, dah tak larat dah. Jangan kita bandingkan yang semalam tu tak boleh buat apa dah. Sebab semalam memang kita dah terlepas. Hari ni kita rasa, hari ni sihat lagi. Esok belum tentu kita rasa sihat macam ni. Jadi kita rasa hari ni sihat lagi, boleh berkata-kata, boleh buat apa-apa. Nah, jadi kita gunakanlah jasad yang masih utuh ini untuk kita sentiasa memperbaiki dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa hari ni sempat lagi lepas ni nak buat duha 2 rakaat, buatlah. Sebab esok belum tentu. Badan kita mungkin hari ni sihat, rasa okey, kaki okey, lutut okey, semua sekali ni. Boleh solat lagi. Esok belum tentu, tengok Allah semalam rasa niat dah nak buat dah solat. Tapi hari ni tak larat nak buat. Macam mana nak buat? Tak boleh. Jadi ketika mana kita mampu lagi, tubuh kita masih kuat, gunakan terus. Ketika mata kita elok lagi, baca Quran, Allah tak boleh pakai spek, buka lah, clear perkataan, bacalah Quran. Bila sampai tahap macam saya, macam ibu-ibu yang lain kan, nak baca Quran, Allah tak pakai spek, tak nampak, macam rasa kerugian. Masa bila ketika mana Allah tarik nikmat tersebut sikit demi sikit. Ya? Jadi ketika mana mata kita masih cerah, telinga kita masih jelas kedengaran itu, gunakanlah untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ketika mana kita ni masih lagi cerdas akal kita ni, nak buka tengok perkongsian daripada ustaz-ustaz, buka internet laju boleh keluar. Lepas-lepas ni tengok teknologi makin canggih, nak buka lah macam mana, lalu buka tak ingat nak buka lah macam mana. Ada telefon pun password ingat tak ingat. Allah tarik sikit demi sikit nikmat tersebut, maka ketika itu tiadalah penyelesaian yang kita boleh lakukan. Nah, ketika hari ini gunakanlah untuk kita pastikan kehidupan kita tu dalam kaedah atau keadaan yang sebaiknya. Okey. Kemudian yang keenam. Yang keenam iaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak terikat untuk kita ni mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita tidak nampakkan, aku buat ni dapatkan jalan terus kan. Yang mana kita nak buat ini, kita buat dahulu. Buat sesungguh-sungguhnya,
dan Allah akan bagi ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita buat. Jangan duk kira lah. Ni dikira ni, okey aku dah buat solat berjemaah 25. Tambah pula solat duha, tambah pula. Duk kira ni, sia-sia perkara-perkara sebegitu. Tak payah duk kira lah. Tak payah duk kira. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa lagi Allah tahulah apa yang hamba-Nya buat. Allah akan bagi ganjaran sepatutnya Allah bagi kepada kita. Yang penting kita ni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Yang kita takut ini, kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini nampak bersemangat kan? Semalam pun tempat saya semalam tengah ada buat solidariti untuk Palestin. Alhamdulillah ramai sungguh datang. Semangat kita ni untuk mempertahankan dan untuk menyokong sahabat-sahabat kita yang mana berada di Palestin supaya mereka kuat semangat dan doa-doa yang kita panjatkan. Dalam masa sama, kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, mudahkanlah urusan mereka di sana dan sebagainya. Kita sungguh semalam semangat, sungguh. Dan satu titipan yang saya sangat-sangat terkesan iaitu, kita dah semangat pada malam ni, maka esok pagi, sama-samalah kita bangkit untuk solat subuh bersama-sama. Memang saya rasa deep sungguhlah dia punya ayat tu. Esok pagi tadi, sama juga. Makin kurang orang. Sampai imam kata, ini penangan solidariti ni, makin tak ada orang malam ni. Pagi tadi, dia katakan Allah, sampai begitu sekali. Dia katakan kita ni, di manakah kekuatan kita? Kita kadang-kadang nak buat yang terbaik. Ikut ni, bersama-sama dengan mujahidin ni. Last sekali, apa Allah suruh, kata solat subuh, bangun pagi-pagi, pergi solat, pergi surau ke masjid pun tak bangun. Sampai kata Allah semua, pagi tadi, semalam ramai nak berjihad, pagi tadi semua dah syahid dah. Tak bangun semua sekali. Rugi kita semua sekali. Dia katakan bahawa Allah perintahkan kita suatu perkara itu, buatlah yang terbaik. Buatlah yang terbaik. Bukan kita ni tengok-tengok Allah ala kadar yang buat, tak boleh. Baik, kita kenal lah. Baik, yang ketujuh iaitu waktu yang tidak digunakan untuk memperbaiki diri atau berbuat kebajikan ataupun ibadah. Waktu yang kita ada hari ini, kita tidak gunakan untuk membaiki diri kita yang kita ada sedikit sebanyak kesalahan itu, dan untuk kita menambahkan kebajikan dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merugikanlah kehidupan kita. Masa kita ada tak banyak. Daripada pagi, tengok kan, daripada pagi kita bangkit terus masuk program ini. Daripada pagi kemudian slot seterusnya. Tengok dah berapa kursus dah lebih dah. Dia katakan masa kita ada ni sangat-sangat mencemburui kita. Jadi bila mana masa itu mencemburui kita, maka pasti untuk kita usahakan masa yang kita ada yang sangat-sangat terhad ini, kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan kita gunakan perkara-perkara ini dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat, perkara-perkara yang sia-sia. Kerana masa kita tak banyak. Masa kita cukup singkat untuk kita buat, perbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berada pada akhir zaman. Akhir zaman ini masa semakin lama semakin pendek. Betul Nabi kata la taqumus sa'atu hatta yataqarrab az-zaman. Tak akan berlakunya kiamat sehingga masa akan semakin lama semakin mendekati antara satu sama lain. Maka masa semakin lama semakin singkat. Kita ni kena usahakan untuk pastikan masa kita ada ini kita dapat manfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Okay? Jadi waktu itu usahakanlah untuk kita baiki diri kita. Jangan kita fikir esok ada lagi. Kita tahu esok adalah atau tidak. Hari ni, yang penting kita usahakanlah untuk kita perbaiki diri kita. Kalau kita rasa hari ni kita dah baca Quran satu muka surat. Cuba esok satu muka surat sebelah tambah satu lagi ayat. Nak perbaiki, nak tambah lagi. Kalau hari ni kita dah rasa kita dah buat solat sunat duha 2 rakaat, nak tambah lagi 2 rakaat. Supaya ada penambahbaikan dalam kehidupan diri kita. Okey, baik. Kemudian, perkara yang ke-8 iaitu fikiran yang digunakan kepada sesuatu yang bermanfaat. Otak kita ni, kita sentiasa berfikir kepada sesuatu yang bermanfaat. Bukan fikir benda-benda yang tak sepatutnya kita fikirkan. Akal Allah bagi kepada kita ni, Allah telah susun yang cantik untuk kita sebagai manusia. Dalam otak kita, fikiran kita ni, kalau berdasarkan apa yang difahamkan apa yang telah difahamkan oleh antaranya Abdul Qahir Al-Jujani dalam bab kaitan ma'ani ni, dalam otak kita ni datang makna dulu. Makna datang dulu, makna telah berada dalam otak kita dengan begitu banyak. Lepas makna, keluarlah lafaz. Lafaz tu barulah dikeluarkan daripada mulut kita. Jadi, kadang-kadang dalam otak kita banyak cerita ni. Buat cerita lah sekali lafaz keluar tu simple je. Contoh kita ni, daripada malam tadi terfikir, macam mana makan roti canai lah.
ocen telur ke kenapa? Banyak dalam otak kita. Last sekali sampai kedai, ocen kosong dua. Dah selesai masalah. Tapi nak gambarkan bahawa banyak dalam akal, dalam otak kita ni untuk kita berfikir. Jadi, fikirlah perkara yang bermanfaat sahaja. Okay? Sebagaimana saya cerita tadi lah, daripada kita ni dulu di tempat-tempat yang sepatutnya, kita pergi kepada tempat yang sepatutnya, kita pergi dan kita fikirkan Allah, manfaat sungguh kehidupan di sini, indah sungguh kehidupan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Datang fikiran-fikiran begitu, bermanfaat untuk kita. Berbanding kita ni duk fikir benda-benda tak sepatutnya, kita fikir macam mana lah, esok nak makan apa, esok ni. InsyaAllah rezeki itu Allah akan datang kepada kita. Apa nak buat esok, macam mana esok ni, macam mana. Benda fikir yang tak, belum lagi nampak jelas apa yang akan berlaku. Jadi kita kena usahakan supaya apa-apa yang akan berlaku nanti itu adalah perkara yang bermanfaat, yang mana kita fikirkan. Allah telah buat yang terbaik untuk kita. Okay? Baik. Kemudian, yang ke-9 iaitu melayani seorang tetamu yang mana tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara sia-sia. Ada tamu datang jumpa kita, tapi tamu itu tidak memberikan faedah kepada kita. Datang rumah kita, dia bupat panjang. Kita nak macam mana nak elakkan tetamu kita ni. Ini antara perkara yang sia-sia. Kita cuba elakkanlah. Kalau kita cuba helah-helahkanlah kepada perkara-perkara lain. Dan orang datang ziarah ni sebenarnya datang memberikan manfaat kepada kita, keberkatan kepada kita, tapi datang dalam keadaan yang tak sepatutnya. Datang tu cerita ke orang, cerita benda orang, cerita mempat pada orang. Jadi kita nak halau kan, tak tergamak nak halau. Jadi susah bagi kita. Susah bagi kita. Kadang-kadang kita pergi ziarah rumah orang. Pergi ziarah rumah orang. Orang tu rumah tu tiba-tiba tu cerita pasal jiran sebelah tu. Cerita macam mana. Lah, kita kalau pergi ziarah rumah orang, kita boleh lari kan. Oh, maaflah saya nak kena ambil anak ni, kita boleh lari. Tapi kalau orang datang rumah kita, macam mana kita nak halau tu. Baik juga macam tu. Jadi kita kena usahakan satu kaedah macam mana kita nak pastikan orang yang datang ziarah rumah kita ni dapat bermanfaat kepada kita dengan sesuatu yang baik. Bukan datang nak mengumpat dan sebagainya. Bukan datang nak bercerita pada orang dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang sia-sia bagi kita. Okay? Baik. Kemudian, yang ke-10 iaitu takut dan harapan kepada hamba, yang mana kita takut bahawa manusia ni boleh bagi mudarat pada kita, manusia ni tidak boleh bagi manfaat. Manusia ini boleh bagi manfaat pada kita, manusia boleh bagi kematian kepada kita, manusia ni boleh bagi kehidupan pada kita. Ini kita nak elakkan. Sia-sia kita fikir begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh bagi semua itu kepada kita. Orang lain tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja boleh bagi itu kepada kita. Kadang-kadang kita terfikir kan, fikir ni kita ni kalau kawan tak tolong kita ni tak boleh buat apa tak dunia. Itu yang kita kena elakkan. Sebab itu kuasa Allah, bukan kuasa dia. Bukan kuasa dia. Ini kalau dia ni tak bagi rezeki, tak bagi duit pada kita ni, tak ada hidup kita ni. Itu yang lisan-lisan kita yang kita elakkan tu. Sebab kalau kita berfikiran begitu, maka kita telah lalai daripada mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang kita kena elakkan lah. Kadang-kadang kita tak lepas pandang. Perkara-perkara itu yang akhirnya menyebabkan kita ni, daripada kita nak buat kebaikan, dan sekali kita tertolak kebaikan tersebut, dah kita menampakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita nampakkan. Itu perkara-perkara lah. Okay? Jadi bila mana kita berhadapan dengan manusia, jangan kita takut manusia yang tak dapat bagi apa-apa kepada kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan gunakan segala-galanya kepada kita. Itu sepatutnya kita laksanakanlah. Okay. Ini berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan perkara-perkara begitu. Tetapi ada lagi 10 perkara yang ringkasnya saya dapatkan ringkaskan yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Okay, Sufyan Ats-Tsauri ni seorang ulama hadis yang terkemuka pun sama juga. Dia nyatakan ada 10 perkara yang sia-sia. Yang ini lebih Islami sedikit yang mana kita boleh lihat. Okey. Baik, yang pertama sekali Sufyan Ats-Tsauri kata, yang mana antara yang sia-sia juga ialah kita berdoa untuk diri sendiri tetapi kita tidak memohon doa untuk ibu bapa sendiri dan kaum muslimin. Ini antara perkara sia-sia. Kita doa untuk diri kita je. Kita tak doakan untuk ibu ayah kita tak doakan untuk sahabat-sahabat kita sama Islam. Ini antara perkara yang sia-sia juga. Ini Sufyan Ats-Tsauri katalah. Jadi kita juga bila mana berdoa itu, berdoalah untuk kedua ibu bapa kita. Berdoa untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Berdoalah. Tak payah doa kuat, doa perlahan je, doa yang dalam hati kita je. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui doa kita itu. Kadang-kadang kita kebetulan solat berjemaah, sahabat kita sebelah, doanya punya ya Allah ya Tuhanku,
kau selamatkanlah sahabatku di sebelah ini, kau murahkanlah rezeki sahabatku nama sekian sebelah ini. Tak payah begitu. Doalah yang mana sahabat kita pun tidak mengetahui apa kita doakan. Allah mengetahui dan malaikat akan mendoakan kita juga nanti. Okay? Baik. Yang kedua, selingkahnya kedua, orang yang sering membaca Al-Quran tetapi tidak membaca secara tertib sehingga 100 ayat setiap hari. Di mana orang baca Quran ni baca ikut dan dia baca sana, baca sini, baca sana, baca sini. Ini antara perkara sia-sia kerana dia tidak dapat sequence dia punya pemahaman tentang ayat-ayat Quran tersebut. Jadi seelok-eloknya bacalah secara berterutan. Maksudnya baca muka surat ini, habis ini sambung, sini sambung. Kerana dengan kita baca tersebut dapatlah berurutan pemahaman kita tentang Al-Quran Karim. Lebih-lebih lagi kita mentadabbur ayat suci Al-Quran dan insya-Allah benda itulah dapat bermanfaat kepada pemahaman kita. Okay. Yang ketiga iaitu masuk ke dalam masjid kemudian dia keluar kembali dari masjid tanpa mengerjakan solat tahiyatul masjid. Ini antara perkara sia-sia jugalah. Masuk masjid eloklah tapi tak buat 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Ini apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau kita masuk masjid ni buatlah solat sunat dahulu. Okey, solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Kemudian yang keempat lelaki yang masuk pada Jumaat ke satu tempat, kemudian dia keluar dari kota tersebut tanpa mengerjakan solat Jumaat secara berjemaah. Dia masuk ke tempat tersebut tempoh seminggu, tapi bila mana tiba waktu Jumaat tak sempat untuk solat Jumaat di situ. Maksudnya tak buat solat Jumaat di situlah. Jadi itu perkara yang sia-sia jugalah mengikut Sufyan Ats-Tsauri. Okey. Kemudian yang kelima, melalui tanah perkuburan tetapi tidak mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan tidak mendoakan untuk keselamatan arwah. Lalu ke kubur lalu je. Sepatutnya kita lalu dekat kubur itu, maka bagilah salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur dan sebagainya lah. Okay? Janganlah kita beri salam orang menjawab kan. Menjawab tu bukan orang dalam kubur tu, itu bukan ahli kubur jawab tu. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita buat sudah. Aku pula dah dekat maghrib ni. Itu orang yang dalam kubur, bukan orang dalam kubur. Okey. Jadi apa yang kita di situ, bila kita melalui tanah kuburan, maka bagilah salam kepada warga-warga yang dalam tanah kuburan tersebut dan insya-Allah tempat itulah yang kita akan kembali dan kita akan berada di situ juga nanti. Okey. Baik, yang keenam, tinggal dalam satu lingkungan dengan seorang ulama tapi tidak mempergunakan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Ini perkara sia-sia. Dulu kawasan tersebut ada ustaz kat situ, ada imam di situ, tapi kita tak pernah pergi jumpa dia. Tak pernah ambil manfaat daripada dia. Itu perkara yang sia-sia merugikan kita. Tahu bahawa di situ ada guru di situ, tapi guru tu dia diam di situ. Kita tak pernah berjumpa dia, pergi jumpa, tanya apa khabar, minta tausiah daripada dia. Kita tak pernah dapat buat begitu. Maka merugikan kita. Ya? Jadi bila mana kita tahu tempat kita itu ada orang alim, pergilah jumpa dengan mereka untuk mendapatkan sedikit sebanyak amalan-amalan yang boleh kita laksanakan berdasarkan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketujuh, bersahabat tetapi tidak saling menanyakan keadaan masing-masing dan keluarganya. Ada kawan-kawan tapi tak pernah bertanya khabar. Itu perkara yang sia-sia. Jadi kita ni ada kawan-kawan. Kawan-kawan dalam kita ni, SPQ ni pun ada kawan-kawan kenalan kita. Bertanya khabar lah. Apa khabar, sihat ke, macam mana hari ini dan sebagainya. Itu perkara yang baik. Itu amalan yang baik. Kita kenal jiran-jiran kita yang rapat-rapat. Apa khabar hari ni, lama tak dengar khabar, lama tak jumpa kan. Kedua kendara pun lama tak terlihat. Sihat ke? Tanya khabar. Bukan nak buat apa pun. Tak perlu nak bawa buah-buahan jumpa dia pun. Hari ni kan canggih kan. Telefon ke, WhatsApp ke, buat video call ke, voice call. Tanya khabar. Okey ke? Lama tak jumpa, sihat ke? Sekarang itu. Itu perkara yang baiklah. Kerana kalau kita tak buat begitu, maka sisilah kehidupan kita. Okay? Kemudian, yang ke-8 iaitu mengundang seorang tetamu tapi tidak dipedulikan atau dilayani tetamu tersebut. Kita panggil tetamu. Ini pun kadang-kadang kita buat. Yang mana kita jemput orang tapi kita tak layan tetamu tu. Itu perkara yang kita kena cuba usahakanlah. Contoh kalau majlis besar-besar ni, pastikan kita ni berada di hadapan lah. Dia orang lain dan melayan kat dalam tu. Kita berhadapan. Jadi orang masuk ni kita sempat bersalamat. Okey, silakan masukkan kedua kendara macam tu kan. Itu yang baik. Yang kita tak nak ni iaitu kita duduk sibuk kat dalam tu. Saya orang datang pun tak jumpa. Mana tu rumah ni tak jumpa ni. Itu perkara yang kita kena elakkan. Kena elakkan lah. Supaya orang datang tu, kata jemput datang kenduri dia entah ke mana pula tu rumah ni. Itu benda yang kita tak nak. Yang penting kita duduk depan sekali tu. Biar orang lain, kita dah upah orang, kita dah bayar pada orang caterer dan sebagainya. Inilah uruskan dengan mangkuk semua sekali. Tak payah meja-meja kita beramah masa. Kita berada di depan sebab depan entrance tu orang masuk.
orang datang kita salam, sila masuk, jadi orang kenal, oh dia jumpa tu rumah dan sebagainya, kita jumpa tamu. Tapi yang sia-sia yang mana kita tidak mempedulikan mereka itu dan tidak dilayani tetamu itu. Itu perkara sia-sia lah. Okey. Kemudian yang ke-9, orang yang tidak menyedari tetangga yang merintih lantaran kelaparan sedangkan dia sendiri makan kejangan di rumah. Nah, ini pun sama. Iaitu ketika mana kita ni makan sedap-sedap di rumah kita, kita tak sedar pun orang di keliling kita ni tak makan. Itu antara benda yang sia-sia kita hidup dengan masyarakat. Nak tak nak kita mengusulkan bahawa sekiranya kita berada dalam komuniti masing-masing dengan kawan-kawan kita kena usahakan untuk pastikan orang di keliling kita ini juga adalah keadaan orang yang sihat walafiat. Okay? Sebab kita risau ada orang yang telah merintih kelaparan, kita tak tahu. Jadi kita kena cakna lah dengan masyarakat sekeliling tu, tengok siapa yang tidak berkemampuan dan sebagainya, kita sama-sama bantu. Boleh bantu banyak-banyak pun, sikit-sikit pun okey lah. Satu program yang saya sertai pada minggu lepas tu, satu program yang menarik. Program itu nak bagi sumbangan kepada orang setempat lah, tapi dia tak bagi daripada handphone yang makanan yang macam jajan, tak ada. Simple je dia bagi beras je. Bagi beras, bagi minyak, itu je dia punya hadiah tu. Hadiah macam inilah, dia kata macam tua juga, macam nak bagi, sebenarnya orang datang bagi je, tapi nak gambarkan bahawa kehadiran orang itu diberi dengan satu hadiah sedikit kepada mereka dengan beras dan minyak sebagai bahan ruji lah mereka. Jadi mereka datang itu semangat balik, semua balik beras 5 kilo tu bukan mahal kan, balik 5 kilo nampak seronok di wajah mereka. Dahulunya bawa handphone tu ada air gas, ada jajar, jadi benda tu sekadar mereka untuk anak-anak mereka lah, tapi dia bawa balik nak beras tu dengan nilai yang sama. Hamper tu harga dalam RM30. Ni beras sekapit 5 kilo tu dalam RM25. Okey lah orang balik. Berapa lama dia makan nasi tu. Jadi bermanfaat untuk mereka lah. Okey. Kemudian yang ke-10 iaitu pemuda yang menjadikan zaman mudanya berlalu begitu sahaja tanpa memanfaatkan waktu berharga untuk menuntut ilmu dan meningkatkan budi pekerti. Waktu muda manusia ini sekiranya tidak dimanfaatkan, maka rugilah mereka ketika mana usia menjengah kepada usia yang dewasa. Masa muda kita ni, masa sekarang lah, ulama ada katakan masa muda kita ni iaitu hari ni, esok dah tua. Hari ni masa muda, jadi semua muda lagi hari ni gunakan masa ada ini untuk manfaatkan waktu-waktu yang ada, yang mana waktu yang ada inilah untuk kita menuntut ilmu dan meningkatkan budi pekerti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara perkara-perkara lah 10 yang mana ayat Quran yang Allah cerita tentang sia-sia atas dunia dan akhirat. Kemudian 10 yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim dan 10 yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi mudah-mudahan 10, 30 hari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian pagi ini, dan insya-Allah kita bisa sampaikanlah kepada yang lain insya-Allah. Jadi apa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada Puan Ainun dan buka soalan lah sekiranya ada insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya, dipersilakan Ustaz buka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. So, saya nak tanya tentang ilmu yang bermanfaat kan. Yang 3 perkara tu yang ditinggalkan tu, adakah ilmu yang bermanfaatnya terhad pada ilmu agama sahaja atau apa-apa ilmu lain seperti bahasa Inggeris ke macam tu? Okey, baik. Terima kasih Puan Azrina. Okay, ilmu bermanfaat ini ilmu yang mana boleh memberikan kesan kepada dunia dan akhirat dia. Okey, contoh kita katakan ilmu bahasa Inggeris tadi kan. Ilmu bahasa Inggeris ni penting sebabnya kita katakan ilmu ni ada kaitan agama ke? Ada. Contoh kalau mana kita nak belajar tentang manuskrip agama yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi kita kena kuasai bahasa Inggeris. Jadi perlu untuk kita ajar kepada anak-anak kita. Sebab ada katakan ambil ilmu agama sajalah. Ilmu yang ni tak perlu. Tak, kita tengok dia punya skop yang lebih luas. Skop yang lebih luas. Hatta kita katakan ilmu piping tu. Kata nak baiki pipe. Baiki pipe ni dia kata tak penting ni. Ambil ilmu yang ni akidah, kata ilmu pipe ini kalau kita boleh bantu masyarakat, bantu orang. Orang datang rumah kita kata boleh tak baiki pipe rosak kat rumah ni, kata ilmu tu ilmu manfaat kita ajar dia. Okey. Kenapa pipe ini patah? Dia patah kat dalam tu dia punya yang bahan dia patah tu masih kat dalam. Macam mana nak buat? Kita ni tak tahu nak macam mana, tapi ada kaedah dia kata macam ni je lah.
pergi ambil pisau besar, cucuk, pulas balik, dia boleh keluarkan dia punya yang patah dalam tu. Jadi ilmu bermanfaat. Jadi macam ni je digunakan, dan alhamdulillah dia boleh disebar-sebarkan. Kan ilmu itu yang utamanya. Bukan kata ilmu itu merujuk pada ilmu yang agama saja, tapi ilmu itu, agama itu dibesarkan skopnya yang bermanfaat untuk kita ambil dan untuk kita sebarkan dan bantu orang lain. Bila kita bantu orang itu, dalam konteks agama kita ni, kita membenarkan suatu-suatu yang perkara yang baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, baik. Nampaknya setakat itu sahaja. Jazakallahu khairan Ustaz Dr. Hairul Ashraf atas perkongsian ilmu mengenai 10 perkara yang sia-sia yang perlu kita jauhi. Ya, iaitu orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yang telah mensia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan tidak ada pertimbangan amal buat mereka di hari kiamat kelak. Dan semoga sama-sama kita mengambil pengajaran dan perkongsian ilmu dengan manfaat sekali. Dan teruskan lagi kuliah Duha seterusnya ya, pukul 9.30, pukul 9.35 sebentar lagi. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baik, insyaAllah. Silakan. Terima kasih Puan Nun. Tangguh dulu khusus pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.